Okay, so basically tadi dah berapa lama dah cakap. Saya tak pasti ada yang tu juga sebab video tadi agak problem jugalah. Dia loading. Saya tak tahu yang problem tau. Okay, sekejap. Dah. Okay. Okay, cun. So rasa sound okay kot yang ni. Okay. So itu sedikit sebanyaklah perkongsian macam mana untuk 88 ni. Dan antara strategi yang saya buat adalah, yang pertama, saya gunakan Shopee sebagai platform untuk first entry saya. Okay. Kaedah yang simple saja saya gunakan adalah kaedah funneling. Okay, siapa ingat kaedah funneling? Saya pernah share benda ni sebelum ni. So kaedah funneling ni apa dia sebenarnya? Okay, so kaedah funneling ni adalah kaedah kita tapis customer kita daripada awal. Okay, di atas kita panggil on top of the funnel ni adalah daripada segi customer yang tak pernah dengar tentang kita ataupun tak pernah beli dengan kita, ataupun saya panggil istilah customer yang sejuk lah. So kalau customer yang sejuk ni, apa yang tak bestnya? Satu, sebab customer sejuk ni kita kena spend banyak lah untuk dapatkan dia punya apa kita panggil, kita nak tarik perhatian dia. So kita kena buat ads. Salah satunya Shopee ads lah, ataupun kalau siapa yang main Facebook ads ataupun Instagram ads. So kita kena invest duit untuk tarik customer yang cold ni. Okay, sebab satu fakta yang anda kena tahu adalah customer yang first time beli, okay, ataupun customer yang tak pernah beli dengan kita, dengan customer yang pernah beli dengan kita, kos untuk kita nak laburkan untuk dapatkan customer yang tak pernah dengan kita adalah lebih mahal berbanding dengan customer yang pernah membeli dengan kita. Itu fakta dia. Okay, sebab apa saya cakap macam ni? Sebab satu, of course, kalau big brand, you kena invest lah untuk dapatkan customer. Tapi kalau kita ada database customer yang pernah beli dengan kita, dengan hanya satu blast WhatsApp ataupun SMS ataupun email, customer tu boleh beli balik dengan kita. So cost dia adalah lebih murah berbanding dengan kita nak buat ads yang pertama. Okay, so always simpan database. Okay, ada saya perasan ada siapa ada WhatsApp saya, ada Messenger saya tanya problem mengenai masalah customer, dia nak apa itu database, dia nak simpan database macam mana. Banyak je tracking dia punya apa, AWB tu yang pernah print tu. So salah satunya adalah database ni adalah data yang customer yang pernah beli dengan kita. Salah satunya, satu adalah nombor telefon. Okay, nama, nombor telefon. Itu yang paling penting. Dua ni penting. Okay, sebab senang kita save dekat phone ataupun kita simpan dalam Google Sheet atau sebagainya lah. Dan yang kedua, yang penting adalah email. Okay, email. Sebab apa? Okay, satu, sebab WhatsApp is one thing lah. Sebab WhatsApp kita boleh broadcast anytime dan kita boleh send SMS. Sebab benda tu ada sistem. Tapi email ni adalah kita boleh buat automatic juga. Dan email costing dia lebih mudah lah sebenarnya. Sebab email kita boleh letak video, kita boleh attach link, dan kita boleh tengok berapa ramai yang buka email tu. So macam big brand, kalau anda perasan Shopee, Lazada, Agoda apa semua, semuanya akan main daripada email marketing kita panggil. Okay, so email marketing ni really simple. Orang kalau nak beli ke apa-apa ke, dia akan langgan newsletter kita. Dan bila kita ada newsletter, kat situlah tempat yang kita boleh serius lah. Okay, kat situlah tempat yang kita boleh letakkan promotion. Contoh 88, kita ada sebelum pre-88 lagi, kita ada promotion hari gaji, kita ada promotion untuk Air Citra. Saya always mention, kenapa duk mention Air Citra ni? Sebab bayangkan lebih kurang 200,000 pemegang akaun KWSP akan keluarkan duit. Okay, minimum of course 1,000 lah, dia akan dapat keluarkan 1,000.
So maknanya darab dengan 200,000 berapa banyak cash yang ada dekat pasar. Bukan ada dekat pasar, yang ada di pasaran. So kalau customer tu tak beli dengan kita, dia akan beli dengan orang lain, obviously. Of course, bila dia pergi Shopee, dia tengok produk orang lain, dia beli kat orang lain. Dia tak beli dengan kita. Sebab apa? Sebab kita tak buat effort pun untuk tunjukkan. Kita tak buat ads. Okay? Kita tak buat ads. Kita tak... Even kalau dekat shop, produk kita pun sambil lewa je. Gambar pun gambar macam tu je. So, macam mana orang nak tertarik perhatian nak beli dengan kita? Okay? Saya ada few contoh lah. Hanya kerana kita tukar gambar yang berbeza dan juga title produk yang berbeza, produk yang sama, title berbeza. Satu. Produk yang sama, title yang sama, tapi gambar yang berbeza. Okay. Dan last one adalah title yang sama, gambar yang sama, cuma copywriting dia je berbeza. Main peranan utama. Okay. Sebab customer akan first kali dia akan tengok adalah of course gambar lah dulu. Gambar. Dia akan scan daripada gambar. Sebab kalau dia boleh tengok dekat dalam Shopee, dalam website Shopee, dekat produk tu, obviously awak akan dapat gambar dulu. Gambar. Dan baru akan baca title, dan baru akan baca, dia akan klik untuk tengok detail lagi. So itu normal. Itu memang normal. Sebab tu kalau anda tak ada tak improvekan dari segi headline, artinya headline ataupun tajuk title produk tu, anda tak improve dari segi gambar pun gambar sambil lewa, gambar yang bukan yang, ataupun biasalah saya selalu dapat daripada ejen-ejen ni, dia guna gambar copy paste daripada HQ semata-mata. So bayangkan kalau dia ada 1,000 ejen, dan 1,000 ejen dia pergi kelas Shopee dan semua pakai gambar yang sama, anda rasa macam mana? So macam mana kita nak stand out daripada ejen-ejen lain? So salah satu method yang digunakan adalah kita guna gambar yang berbeza. Kita guna gambar yang kita punya sendiri punya, biasanya as a main photo tu. Dan dalam ruangan gambar, saya selalu galakkan bagi ejen-ejen yang ada produk, okay, saya special case untuk Nur Iman lah, saya nampak Nur Iman kat sini, tunjulkan keistimewaan dari segi testimoni dan juga feedback produk, feedback customer. Okay, dalam gambar yang 8 yang kita boleh letak tu, letakkan feedback customer juga. Okay, so that's make kita punya produk different. Bila gambar kita pun berbeza, bila kita punya title kita pun berbeza. Okay, always remember, saya nak recap balik kat kelas yang sebelum ni, always mention ready stock. Mention dalam title pun tak apa, ready stock, dan letakkan lokasi anda. Contoh ejen di Terengganu, okay, ejen Raisha something, dia letakkan nama produk tu, dan juga lokasi. Lokasi senang je. Sebab apa? Sebab contoh kalau saya nak target orang yang dekat Selangor, of course dia akan cari orang Selangor lah. Sebab apa? Psikologi kalau orang dekat Shopee ni, dia selalunya lah, tak tahulah, sebab saya pun sendiri macam tu. Kalau kita nak beli barang cepat, nak dapat cepat, kita akan pilih seller mana? Pilih seller daripada sama negeri ke, atau pilih daripada luar? Seller daripada China tu different case lah. Agak-agak kita akan pilih yang mana? Sekejap, alang-alang tu sambil berfikir, sambil minum. Waalaikumsalam. Okay, so basically, oh ramai hari ni, Alhamdulillah. Agak-agak seller pula, agak-agak customer akan beli daripada shopper yang sama negeri ke sama daerah ke? Kalau boleh pula, macam mana detect sama daerah? Tak boleh kot. Saya rasa agak tu sama negeri. Ya betul, itulah jawapan dia. Macam saya nak beli bubble wrap, konon nak jimat cost delivery lah. Kalau sama negeri ni lagi murah, selalunya konon lah. Tapi sama je, harga delivery sama je sebab dia hantar guna lori. So saya akan beli kawasan saya juga, saya akan beli sama negeri. Okay, tu psikologi dia. Walaupun kita daripada Terengganu, daripada Kedah ke apa, tak ada masalah pun. Kita boleh je mention ejen Kedah, ejen Alustar, ejen Sungai Petani, ejen Kulim, ejen Kodiang dan sebagainya. Just letak je nama lokasi. Sebab kita di Shopee, salah satu keistimewaan berbanding platform-platform lain yang saya perasan, kita boleh upload seberapa banyak produk.
walaupun produk yang sama. Okay, contoh saya jual power bank ni. Power bank A, satu produk. Power bank yang sama juga, beli dua, satu produk. Okay, so saya dah ada dua produk page. Ni beli tiga, so dia akan jadi tiga produk ketiga juga. Dia akan jadi produk page yang ketiga, padahal produk yang sama je. So di Shopee kita boleh buat macam tu. That's the best part. Kalau another one macam saya main dekat market US pula, untuk market eBay. Okay, eBay kita hanya dibenarkan untuk starting lah. Bagi mereka yang baru start, anda boleh letak 5 produk je, dan tak boleh produk reputation. Maknanya kalau saya jual power bank, saya tak boleh dah nak buat power bank package combo, package set dan package lah. Tak boleh, padahal produk sama. Kalau saya nak buat, saya kena letak 3 terus. Contoh kalau nak jual bug. Sebab market eBay, customer suka beli bulk, dia tak suka beli satu-satu. Kalau satu-satu macam ni, tak laku. Sebab tu kalau macam ada case yang jual ni, apa tu, Allah, apa lupa nama dia, minyak UV cat limau. Antara produk yang laku keras dalam eBay, which is kita boleh beli je dekat 99 Speedmart ke, beli dekat dekat 7-Eleven pun, semua ada jual pun. Tapi minyak UV cat limau memang agak famous sebab produk hanya ada kat Malaysia, is one thing. Dan produk tu sebenarnya dia ramai yang akan beli secara bulk. Diorang beli sekali, bukan beli 2-3, diorang akan beli like 10. Dan dia akan di luar sebenarnya. Kita jarang jual single item sebenarnya kalau untuk market eBay. Ni market saya kata berdasarkan market US lah. Start. Start juga. Nampak clear je. Tak tahulah. Okay, lain kot. Sebab saya dekat phone saya pun tengah tengok juga. So far saya refer daripada ni kepada phone saya, ada buffer sikit lah, 3-4 second kan. Tapi nampak so far clear lah, Alhamdulillah. Yang guna yang sebelum ni memang terus hang terus lah tu. Right? Okay, so basically itu psikologi dia. Di Shopee kita boleh upload seberapa banyak yang kita suka, walaupun produk yang sama. So gunakan upload. Mungkin untuk yang 3 yang pertama ni, tukar dia punya gambar je lain-lain. Gambar HQ ke, gambar apa, bukan gambar HQ, gambar main dia tu tukar dulu. Produk A, B, C. Produk dia ada page A, page B, page C, tapi gambar lain-lain. Title mungkin sama. Okay? Okay, dah start. Okay, saya nampak grup saya dekat ni lah. Dia dah tu. Okay, balik lah. Okay, so Facebook pun agak jealous sikit malam ni, tak tahulah kenapa. Alright, so that's phase 1 lah yang kita buat. So untuk yang kedua adalah yalah, bila kita jual combo ni, kita boleh buat eksperimen. Dia bergantung kepada niche produk kita. Contoh macam saya jual susu lofa. Okay, one of the product yang saya jual di Shopee. Cara yang kita jual adalah kita bundlekan produk tu bersama produk lain. Okay, one thing yang saya discover untuk market yang ada follower ni lah, orang beli sebab lofa, bukan orang beli sebab susu tu pun. So anything yang berkaitan dengan dia terjual. Orang sebab ada golongan hardcore ni, dia ada fanbase yang besar. Okay, so ini untuk menjawab, sebab saya dapat PM orang yang bertanya, saya tak ada idea produk apa yang saya nak jual. So boleh tolong bagi idea tak produk apa yang tengah hot market. Okay, one of the things yang best yang kita boleh buat adalah tanpa, kalau mungkin susah nak kata tanpa modal lah, sebab tanpa modal ni ada je, tapi mungkin kena market lah. Tapi kalau yang paling senang nak jual adalah jual produk yang ada market dia, ada demand dia. Sebagai contoh macam produk-produk yang berkaitan makanan. So produk makanan ni, kalau produk tu tengah in, senang untuk kita jual sebenarnya. Sebab problem utama produk yang makanan yang tengah in ataupun tengah trend ni adalah susah dapat stok. Okay, so itu problem saya yang bila saya dapat produk lofa. First time kita orang dapat adalah kita orang ada antara orang pertama yang dapat Prisa Mangga time tu. So contoh Prisa Mangga akan launching dalam kat saya New Year kot. Saya tak ingat berapa bulan, mungkin 1 Januari lah contoh kan saya letak. Bukan 1 Januari, dia ada satu tarikh tu, time PKP kat saya, tapi dia ada satu tarikh tu.
So tarikh launching tu contoh 1 Januari, tapi kami dapat 25 Disember kami dah dapat dah stok tu. Orang lain duk tunggu kumpul order, kami dah dapat stok awal. So apa yang kami buat adalah kami jual time tu je kak. Siapa-siapa yang nak beli, okay, boleh terus jual. Orang akan tanya-tanya, awak dapat stok dari mana-mana, awak dapat stok mana. Dan kebanyakan yang beli adalah ejen-ejen dan juga stokis yang duk tunggu daripada HQ, tak dapat stok lagi, tapi dia beli dengan kami. Kami kadang-kadang kami di belakang lah. Dia lagi, okay, awak beli lebih daripada 10 kotak, kita bagi harga ejen. Which is saya main margin lah, mungkin untuk RM2-3 je, tapi sekali order like 10. Dan disebabkan delivery apa semua dah cover, ni tak ada isu lah yang tu. Okay, so bagi menjawab soalan yang kata nak jual produk apa, tak ada idea tu, salah satu caranya adalah jual produk makanan yang tengah in, dan make sure anda ada supply produk tu lah. Yang ni kena invest sikit lah, nak kena dapatkan stok. Satu benda yang kelakar adalah saya pernah habis stok susu dah tak ada. So kita dah buat kosong, tak sempat saya buat kosong, ada orang beli juga. So apa yang saya buat adalah saya order dengan orang lain, dan saya tengok harga dia pun agak murah. So dia different tu, contohlah kita jual RM27, tapi saya dapat cost dia dalam RM22. So dah ada untung like RM5 dah kat situ. So saya order dekat Shopee seller ni, dan saya letakkan alamat customer ni pula. Okay, tu teknik dia. Dan disebabkan di Shopee kita boleh pakai non-SSL, so itulah cara untuk orang nak buat bisnes dropship di Shopee. Kita tak pegang produk pun. Saya tak ada produk pun time tu. Saya dah habis dah produk, stok saya dah habis. So saya order dalam Shopee, saya letak alamat customer, so supplier tu akan hantar direct kepada customer. Alright, so ini nak menjawab, saya baru teringat lah soalan tu sebenarnya. Okay, then apa lagi? So far clear kan? Okay, so sebahagian daripada campaign lah. So actually bukan 88 je. The next one akan ada 99, 10, 10, 11, 11 dan 12, 12. Memang every month akan ada sebenarnya. So kita boleh predict lah sebenarnya. Okay, sale apa yang akan lagi tinggi. Kebiasaannya sale yang tinggi adalah sewaktu festival punya version. So untuk bulan 8 ni kita ada advantage sebab ada tarikh 31 Ogos. So jualan Hari Merdeka kita boleh gunakan juga. So untuk September ada jualan Hari Malaysia. Dan in between juga macam bulan 8, okay, kita dah lepas Raya Haji lah sebenarnya, tapi dia ada celebration lain pula juga. Contoh macam apa type, bukan Deepavali berapa bulan lah saya tengok nanti, tapi dalam kalender saya ada lah dia tarikh-tarikh perayaan ni. So Malaysia kita ada banyak perayaan, kita ada banyak celebration, so kita boleh run promotion kita on that day juga. Inovasi saja, hanya gunakan business model yang sama. So contoh jualan Hari Merdeka, what kind of combo produk kita nak main pula. So produk kita punya promotion berbeza. Kita bukan jual produk yang sama dah. Tak adalah asyik potong harga, asyik diskaun. Tak. Kita pair dengan produk lain, kita jualkan as a package bundle terus. Okay, the next one, apa pula next? So satu high demand mungkin adalah produk A. So kita boleh buat eksperimen dengan produk A tambah produk B pula. The next one adalah produk A, B, C pula. Buat 3 pula package combo. Okay, so case tadi yang sama juga saya perasan kalau brand-brand shampoo. Okay, dia akan mula dengan shampoo untuk Kelemomo, lepas tu ada shampoo untuk rambut gugur, lepas tu dia ada shampoo untuk apa satu lagi, tak tahulah, saya tahu 2 tu je lah. Sebab laki ni kita pakai 2 je shampoo. Kalau tak gugur, Kelemomo. Tak Kelemomo, gugur. Okay, so apa yang menarik je, ada satu market, actually ada banyak market lah. Market shampoo ni dia ada terbahagi kepada lain juga. Dia ada shampoo market shampoo oily scalp, market shampoo untuk yang jenis bukan rambut gugur, dia panggil apa tu, untuk yang ni saya baru discover, shampoo untuk orang yang dye rambut. Menarik kan? Saya pun baru tahu tau. Maknanya orang pakai shampoo ni, dye rambut dia akan lebih tahan lama. Biasanya average lah, macam saya dye ni, dia akan tahan lebih kurang ada 2 minggu lah paling lama pun kan. Lepas tu dia akan tu lah, sebab certain shampoo, macam shampoo yang ada ethanol ataupun yang ada mentol ni, dia akan efekkan colour tu akan cepat tanggal. So
So saya baru perasan ada shampoo yang dia fokus market kepada ni, shampoo untuk orang dye rambut. Siapa sangka. Lepas tu dia ada versi yang anti klemomo, versi yang oily scalp. Lepas tu dia ada versi tambahan lagi. Dan itu baru shampoo tau. Ada banyak lagi pecahan-pecahan market yang dia ada. Okay. So jangan terperangkap dalam satu stigma je. Marketing ni macam-macam kita boleh buat. Kita boleh pergi kepada niche. Contoh orang jual makanan, boleh buat versi pedas A, pedas B, pedas C. Ataupun pernah tak anda dapat sambal yang versi, siapa yang jual sambal lah. Saya perasan banyak yang follow saya ni banyak jual produk makanan sambal. So why not be different daripada orang lain, buat sambal yang paling pedas. Ini super pedas. Makan ni confirm nangis gila punya. Confirm menyesal ni, boleh kena kanser perut contoh. Saya tak suka makan pedas by the way. So that's step number 1. So yang kedua adalah sambal yang middle punya version. Dia kurang sikit pedas lah. Maknanya orang yang makan pedas, dia sukalah bab-bab yang ni kan. Dan the last one mungkin versi dia pedas tapi manis sikit. Contoh, saya suka pedas manis. Ni market saya lah. Saya suka beli. Jarang saya dapat sambal yang pedas manis. Saya suka sangat. Dekat Indonesia lah saya selalu dapat sambal pedas manis ni. So you dah ada 3 market berbeza dah. Produk sama, 3 market berbeza. This is the way that you boleh positioning you punya produk lah. You boleh buat challenge lagi, main viral punya version. Okay, siapa yang boleh makan sambal ni tanpa minum air, berpeluang menang hadiah. Buat marketing campaign dekat Instagram contoh. So siapa boleh je buat. Okay, ada dekat burger abang, burger bakar dulu, dia punya challenge dia cabar siapa yang boleh habiskan patty. Dia menang tu tak maknanya kalau dia order 16 patty contoh, 16 patty ni tak perlu bayar. Dan dia, restoran tu akan bayar dia pula hadiah. Dia ada macam nak masuk tu you kena bayar contoh RM20. Dan dikumpul-kumpul siapa yang jual semua RM20 tu, dia akan bagi kepada siapa yang menang. Bayangkan burger bakar daging tebal nak mampus tu, 16 patty record orang pegang. 16 patty dia makan. So macam patty ni 16 tinggi macam ni burger KLCC ke apa tak tahu tu, dia boleh makan 16 patty tu. Saya macam saya makan 3 patty yang tebal ni pun dah kenyang. Tapi itu kesimewaan dia, itu cara marketing dia. Dia market supaya orang datang. Okay, join challenge ni, you bayar RM20, you order tu. Tapi yang kelakarnya, kalau tak habis makan, you kena bayar. tu cerdik dia lah, saya nampak. Tapi kalau you menang, you tak payah bayar. Lepas tu you menang pula harga yang you bayar RM20 tu. Entry fees dia panggil. Entry fees tu boleh dapat, bayangkan 16 patty gila lah. Saya dinosaur pun tak macam tu kot. Dahsyat gila kot. Okay. So nampak tak, hari ni benda yang patut pakai slide tak boleh pakai slide, kita gunakan je. Kita by ni je lah maknanya. Okay. So 88 99 10 10 11 11 12 12. Make sure anda ada kalender anda. Okay, bagi siapa yang dah download saya punya Blueprint E-commerce, dalam tu memang dah ada kalender dah. Kalender perayaan dan juga celebration dari mengikut negeri, satu Malaysia dan juga worldwide. Saya gunakan expand one, benda yang sama je sebenarnya. So setiap tahun memang saya panggil kalender kuda. Okay, dalam kalender kuda tu ada semua celebration, semua perayaan dan jenis-jenis mana yang Malaysia celebrate jugalah. Saya boleh buat promotion. Contoh hari jururawat, hari doktor, hari guru apa semua tu memang biasalah. Hari guru pun saya ada promotion. Run je promotion. Saya punya kupon, suka hati saya lah nak buat promotion apa kan. So kita main dengan package promo, combo, kita buat lucky draw punya konsep. Dan another one yang paling penting adalah anda kena inovasikan produk anda. Okay, kalau jual sambal, sampai bila nak sambal macam tu je? 3 tahun pun 3 tahun macam tu je. So buat inovasi. Okay, mungkin the next generation adalah dorang suka sambal yang super pedas. So eksperimen. Apa challenge yang ada? Saya pernah
baca dan saya teringin nak pergilah. Dekat US dia ada satu festival ni, ada satu bandar ni dikenali dengan festival ni. Nama festival tu adalah Festival Chili Antarabangsa. Okay, Chili International Festival. So apa yang berlaku adalah satu dunia akan berkumpul dekat situ, bertanding masakan siapa paling pedas. Okay, dia punya celebration dia lah. So dia akan bawa macam-macam jenis Chili yang saya tahulah. Saya tahu ghost chili, itu yang chili paling pedas lah. Bangla chili lah, ni lah chili tu, chili macam-macam. So anda boleh buat eksperimen juga. Okay, why not combine kan chili-chili jenis, masukkan dalam sambal anda. Dan boleh buat juga sambal paling pedas nombor 1 di Malaysia. Contoh, ada tak orang claim setakat ni sambal paling pedas nombor 1 di Malaysia? Wah, boleh jadi produk ni kan. So hint lah pada siapa yang jual sambal tu. Sebab kalau sambal sekarang tipikal yang sama je saya tengok. Kalau 10 orang buat sambal, beza dia packaging je biasanya. Packaging berbeza. Dan rasa tu adalah different sikit. Ada macam satu kes sambal sambal udang geragau. Itu saya macam wow, suka betul tak. That's a different. Mana kalau orang biasa guna sambal ikan bilis, dia sambal udang. Dan ada sambal lain pula. So be different, be unique. Anda kena ada build up anda punya brand sendiri. Dan contoh kenapa sambal nyet ni berjaya, orang beli sebab apa? Actually bukan sambal nyet sangat orang beli tu. Orang beli sebab Khairul Aming. Dia dikenali sebab sharing video dia, dah database dekat YouTube dah tinggi, dan memang ada database yang tinggi lah dekat Instagram juga. So bila dia selalu sharekan konsep dia punya masakan dan sebagainya, dia jual kat follower dia je sebenarnya. Dia bukan jual kepada market luar pun sebenarnya. Dia jual kat follower dia saja. Alright. So itulah kenyataannya. Dan rahsia kenapa sambal nyet ni berjaya, salah satu dia adalah dia marketkan kepada follower dia. Berbalik dengan kaedah yang saya sharekan dulu, build up sambal udang beraung. Okay, build up your own group. Buat kolam anda sendiri, jual dalam kolam anda sendiri je. Walaupun kolam kita ada 10 orang ke, 100 orang ke, 1000 orang ke, jual dalam tu dulu. Tak perlu nak fokus kepada luar-luar sangat ni sebenarnya. Kenapa Khairul Aming gunakan Shopee? Salah satu dia sebab nak buat website e-commerce ni kos tinggi. Lagi-lagi nak tampung traffic yang masuk serentak ni, silap website crash. Saya tahu sebab pengalaman saya handle untuk promotion. Kita bila website punyalah penat, 2 minggu 3 minggu buat grafik apa semua, end up masa campaign 15 minit pertama website crash. Banyak faktor jugalah. Sebab kita tak expected customer datang banyak macam tu, satu. Lepas tu mungkin resources yang kurang, banyak benda lah juga. Dan kita buat campaign tu, kita pun tak tahu apa objektif campaign kita. Ini salah satu benda paling bahaya, terutamanya bila anda nak invest untuk Shopee Ads, Facebook Ads, ataupun nak buat Instagram Ads. Anda invest tu, anda pun tak tahu nak buat apa. Letaklah duit, mana tahu ada orang beli. Itu bahaya. Bahaya sangat. Sebab anda tak ada data, anda tak tahu pun nak jual dekat siapa. So tolong, jangan jadi macam tu. Kalau anda nak jual, anda kena ada target. Saya keluarkan RM100 ni untuk dapatkan berapa sale. Sebab always stick on planning. Contoh, saya akan letakkan 10% lah. Kalau saya target sale RM10,000, saya kena invest RM1,000. Saya selalu set macam tu. Okay, 10% at least minimum. So keluarkan duit untuk bajet marketing anda. Bajet marketing ni, apa yang dimasukkan bajet marketing ni? Contoh Shopee Ads. Kita ada Shopee kan. So Shopee Ads. Yang kedua, saya nak kena buat kalau siapa yang berniaga fizikal, banting, banner, flyers, itu main juga. Okay, it's a cost juga, cost marketing. Then siapa yang main yang ada website, boleh main market Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, YouTube Ads. Banyak je channel-channel yang lain ada. Okay, so identify siapa customer anda. Ada tak simpan database? Ada tak simpan dia punya nombor telefon? Ada tak simpan dia punya email? Ada tak simpan dia punya address? Kalau dapat address lagi best lah sebenarnya. Sebab dapat address, kita boleh send kad raya. Kali terakhir saya dapat kad raya adalah daripada company saya yang kerja lama dulu, daripada Malta. Sampai sekarang send kad raya kat saya. Okay, nampak tak? Deep gila kan? Dan
orang kedua yang send kad raya kat saya adalah IKEA. Ya, IKEA send kad raya. Macam wow, sebab register dia punya membership kan. Rasa terharu betul bila dapat kad raya ni tau. Memang main peranan utama. Okay, memanglah kad raya tu letak je kupon voucher kan, sebab nak suruh orang pergi ke IKEA kan. Macam tu lah game dia. Dan IKEA saya perasan setiap, memang every year 2 atau 3 bulan sekali dia akan hantar katalog. Katalog biasa je, print tu dia akan hantar katalog. Dan obviously orang macam saya memang akan tengok lah selalu, oh ni kursi baru, oh meatball murah bulan ni. Okay. Okay, itu selingan lah. Tapi itu antara case tadi yang digunakan oleh big brand. Why not? Kalau tak kita tiru, kita guna je, ambil je benda yang sama je. Right? Okay, so itu saja untuk hari ini. Perkongsian saya untuk malam ni. Sebab saya tak nak cover yang technical sangat, sebab pagi tadi dah technical, dah berat dah. Shopee Ads kot kan. Lepas tu petang tu cover dengan Shopee Coin pula, which is ini kelas daripada Shopee official. Saya tak tahulah anda faham tak. Saya sendiri pun macam 50-50 lah kan. Kita buat, saya tak follow 100% pun, tapi saya pakai jugalah. Ada certain benda saya pakai juga. Dan saya pun penat, belajar tu pun saya penat. So saya ingat petang ni kita just sembah santai je, supaya anda dapat sesuatu. Anda boleh start campaign promotion dah sekarang. Okay, so always mention copywriting kena top. Okay, so identify. Okay, assignment anda untuk hari ni adalah anda identify kat channel platform mana anda nak gunakan. Shopee, okay, contoh satu. Ataupun anda nak gunakan WhatsApp, ataupun nak gunakan Telegram. Identify dekat channel-channel ni, dan apa bentuk promotion yang anda nak buat untuk 88 ni. Mungkin kalau kasih Umi, mungkin nak untuk promotion by kotak contoh. Ataupun mungkin siapa ada produk, dia nak main bundle package ataupun promotion ataupun sebagainya. So always ada perancangan untuk promotion anda tu. Kira lah costing. Okay, produk A tambah ni satu set, nilai dia mungkin dalam RM30 lah. Okay, harga RM30 slash letak promotion harga berapa. So start kena ada lah promotionnya apa. Sebab kalau tak ada promotion, nak buat promo apa kan. Alright, so itu nombor 2 lah. Dan identify platform anda, apa jenis promotion, dan terakhir anda kena bila anda target nak launch untuk anda punya promotion, nak buat 88 ke ataupun nak buat masa hari gaji ke, set kan. Saya start, ada certain promotion saya start 4 jam. Okay, ada certain promotion saya letak dalam masa 12 jam. Ada yang saya buat 24 jam je. So dia bergantung pada anda. Untuk promotion tu kita nak setkan berapa lama. Makin lama makin tak elok lah. Sebab kalau boleh lagi singkat lagi bagus. Contoh happy hour. Promotion happy hour hanya masa dah sejam ni je. Siapa yang beli terhad kepada 100 unit saja, harga banyak ni contoh. Sebab kita nak try test kita punya campaign. Adakah campaign kita ni ada orang beli? Adakah campaign kita ni menarik perhatian? Dan kalau tak menarik perhatian, dan kita boleh buat move kepada next promotion pula. Selalunya ada 2 je punca campaign kita ni tak berjaya. Sama ada produk kita ni teruk, ataupun campaign kita ni tak sampai message. Kita buat promotion tapi poster tak buat, kita tak share pun dekat Facebook, tak share pun kat Instagram, orang pun tak tahu anda buat promotion. Macam mana? Okay, alright. So basically itu je lah kot untuk hari ni. Kejap 4, kejap 5, berapa orang tengok ni? Alright, ada apa-apa lagi tak? Saya nak tanya, anda dapat sesuatu daripada malam ni? Boleh komen ke? Saya nampak ada 3 orang, tapi tak tahu ada orang tak ni. Ada orang tak ni? Okay, nak create campaign. Alhamdulillah.
Katal pula hidung malam ni. Okey, alhamdulillah. Fahmi ada di mana-mana. Dia dekat Messenger dia ada, dekat sini ada. Ni tengah dinner, baru nak dinner. Saya dinner awal tadi, dinner pukul 6. Baru dia lapar lah sebab dinner awal sangat. Rasa semua dah ada akaun Shopee kan so far. Beli produk pun saya dah tengok ada, semua dah ada dah. Ada apa masalah tak untuk Shopee anda? Serius lah, alamak, sorry lah. Makan chicken dish je. Tak apa lah, nanti kita makan sama Semua dah pergi vaksin ke? Tapi tak best jugalah. Kalau pakai ni lagi best kan. Pakai Zoom ke kan. Pakai Zoom kita boleh borak juga. Sebab tak best juga kalau ni baca komen je. Dah lah dia buffer. Alright. Ada apa-apa lagi tak? Saya buka ruangan untuk soalan ni. Kejap gelap. Gelap? Serius tak? Shopee Ads efficient tak? Okay, jawapan dia adalah dia bergantung kepada jenis produk lah. Untuk certain produk persaingan tinggi, so kita kena adjust dari segi bid. Ni saya maksud Shopee Ads keyword. Tapi kalau untuk certain produk di mana tak ramai orang guna Shopee Ads, rasanya saya lebih banyak sale dari situ lah sebenarnya. So apa yang saya buat adalah saya kena identify produk-produk mana yang tengah in. Tu satu. So kalau produk tengah in dan tak ramai orang seller yang jual kat Shopee, selalunya ada lebih mudah untuk saya jual lah. Kena go to semula apa yang coach dah share. Okay, tak apa, boleh go to kemudian. So untuk Shopee Ads ni, game dia adalah jangan always pakai Shopee Ads. Okay, jangan bergantung kepada Shopee Ads semata-mata. So game yang kita main kalau di Shopee ni adalah make sure selepas customer beli yang pertama, okay, anda ada customer pertama ataupun 10 produk yang pertama yang anda jual, make sure the next purchase dia beli direct dengan kita. Okay, so that's why kita tak perlu bergantung pada Shopee Ads lah. Sebab Shopee Ads ni adalah untuk customer, untuk kedai kita dijumpai oleh customer. Itu function dia. Tapi bila customer tu dah subscribe dengan kita punya channel, dah kenal dengan kita, kita pun dah send database, always promotion pun kita boleh send direct dengan dia. So dah tak perlu dah Shopee Ads ni, kecuali time-time big promotion. Contoh promotion Hari Merdeka, promotion New Year, promotion 88, contoh 99, 11 ke apa. Time tu je kita run Shopee Ads. Sebab apa?
Sebab kalau capacity customer regular tu dah beli sedia ada, sebenarnya kita tak perlu pun Shopee Ads. Okay, Shopee Ads ni adalah untuk game yang tak ada database, tak ada simpan apa-apa. Lepas tu kita sebab anda kena ingat, anda bersaing dengan orang lain juga. Orang lain mungkin bajet RM1.7, anda bajet RM1, so RM1.7 akan lebih banyak. So kalau siapa yang letak duit lebih banyak, dia lah yang akan keluar lagi kerap biasanya. So untuk game ni biasanya kita kena ada bajet lah. Kalau anda ada bajet RM1,000 contoh sebulan, dan tak ada masalah. Tapi sebab untung RM10,000 lah contoh. Tapi kalau bajet pun tak ada, planning pun tak ada, kempen apa produk pun tak pandai, itu namanya menempah maut lah. Okay, so kebiasaannya saya akan start RM20. Okay, tengok ada tak flow dia. Okay, saya try tengok pula, mungkin keyword saya tak kena. Okay, keywords tu tak ada orang type pun, ataupun apa macam basically kita panggil istilah kita punya sales page kita tak tune lah, senang cerita. Orang klik pergi page kita tapi tak beli. Tu banyak kes berlaku. Fahmi Yusof, mana nak cari dropship barang dekor-dekor rumah? Kebiasaannya you just join group borong China. Dia adalah jenis-jenis macam tu. Actually boleh je beli direct China. Cuma ni pengalaman saya berlaku. Bila kita buat dropship daripada barang dari China ni, basically kita bersaing dengan seller-seller lain. So ni contoh kalau kita guna Shopee as an example. Sebab kena ingat one thing, business dropship ni kita kena keluar duit dulu kalau di Shopee. Sebab customer bayar kat Shopee, dan baru Shopee, kalau produk tu sampai, baru Shopee bayar kat kita. That's mean kita kena bayar kat supplier dulu, supaya customer, supaya supplier hantar produk ke customer. Okay, investment dululah, kena ada barang dulu lah. So kalau game macam ni, better untuk anda beli ready stock sebenarnya. Okay, dia tak jadi dropship lah, dia jadi agent punya price. Sebab apa, kalau anda nak main dropship untuk produk daripada China, kena ingat satu, tempoh daripada barang daripada warehouse China datang ke Malaysia sampai ke rumah customer ambil masa. So bila ambil masa lama, anda akan stuck dengan cash flow. Sebab anda dah dahulukan duit beli barang dekat China tu. So selagi barang tu tak sampai kat customer, selagi itulah anda tidak dibayar. Tu resiko dia. So kalau siapa yang nak buat dropship barang dari China, boleh je, tak ada masalah. Banyaknya website berugi. Salah satu favourite saya suka beli dekat 1688. Saya suka beli dekat Taobao.com. Dia company sama je, Alibaba juga. Ataupun kalau untuk market US, saya akan gunakan AliExpress. Okay, sebab AliExpress boleh free delivery, tapi dia ada minimum MOQ. So jalan yang terbaik adalah you Google ataupun pergi cari dekat Facebook group. Dia ada group-group yang ready stock. Okay, so bila dia ada group yang ready stock, mungkin kena bayar fees ke apa semua ni. So at least tempoh masa produk anda dapat tu lebih cepat lah. Tak perlu nak tunggu sampai like, kalau naik kapal laut ni 3 minggu 4 minggu. Ni kalau saya bercakap tentang produk saya ambil produk kerusi Nordic. Okay, kerusi makan Nordic. Saya main dropship lah, which is saya try. Memang ambil masa lama nak clear custom apa semua. Tapi benda bestnya adalah margin saya tinggi. Di mana costing saya, like kalau jual dekat website luar, ada jual RM45, RM38, itu paling murah lah. Tapi costing saya dapat, saya kira balik, saya dapat RM22.30 je, termasuk delivery. Okay, memang lagi murah, tapi tempoh hantaran dia lama. So saya cadangkan kalau nak buat dropship di Shopee, you try cari yang ready stock daripada Malaysia lah. Sebab harga dia mungkin agak mahal, tapi satu yang kita boleh shortcut adalah kita boleh dapat lebih mana duit daripada customer tu akan dapat lagi cepat berbanding daripada ambil daripada China direct. So bila dah sampai satu peringkat dah stable, apa yang you boleh buat adalah you boleh ambil je order daripada China tu direct, tapi you kena simpan stok lah. Minimum order pun dia, sebab naik kapal ni dia kena ada size dia, setengah kontainer ke, satu kontainer ke, kena ada warehouse apa semua tu lah. Okay,
Right. Saya sendiri Google je, saya cari dropship barang China, dropship borong murah dan sebagainya. So barang-barang dekor ni kebiasaannya dalam Facebook group pun memang ada dah. Okay. Tak pun boleh cuba salah satu forum yang saya suka adalah majalah.com. Kat situ ada banyak juga supplier. Tapi to be honest lah, kalau barang dekor-dekor ni memang daripada China banyak gila lah sebenarnya. Dan costing pun memang murah. Cuma ada tak customer yang sanggup tunggu sampai 3 ke 4 minggu? Saya nightmare tau sebenarnya. To be honest memang nightmare lah. So Lala fikir-fikir balik, klik. Okay boy, apalah, kita beli ready stock kat sini je lah. Tu paling senang. Sebab satu, kami tak ada warehouse. Okay. Dan yang kedua, nak uruskan logistik ni memang pening kepala tau. Tak tahulah mana geng-geng sofa, geng-geng almari tu dia handle macam mana. Sebab margin dia tak adalah nak kata tinggi, dekat RM15, RM10 je untung. Penat tu. Penat nak layan customer, duk tanya hari-hari kan. Padahal dah bagi tracking number. Saya dah siap pada auto system SMS, auto system ni lah. Tapi still, sebab customer Malaysia ni always right. Tu masalah dia. Okay. Walaupun kita dah bagi tahu dah, ni pre-order item, dia akan sampai dalam 3 ke 4 minggu, tapi still benda sama juga akan berlaku. Ni pengalaman saya lah buat dropship. Gatal saya nak buat dropship dekat ni kan. Tapi memang boleh dapat income. Memang boleh. Antara produk saya ambil juga macam slipper viral, produk-produk elektronik, memang saya ambil daripada China direct. Cuma itulah, come back to the basic. Adakah customer anda sanggup tunggu sampai 2 ke 3 minggu? Okay, 3 ke 4 minggu. Sebulan lah senang cerita. Okay. Rasa macam lebam lah mata. Alright. Ada lagi tak? Ada lagi? Pukul berapa dah? Oh, naik kat pukul 11 lah. 9, 10, 11. Wah, 2 jam juga lah. Okay, thank you so much lah yang sudi menemani saya hari ni. 2 jam kita bersiaran sebenarnya. Saya start 9.20 lah, ya. Almost 2 jam lah, senang cerita. So kita jumpa lagi insyaAllah esok dalam sesi kita esok. Fahmi nanti saya akan cover untuk dropship ni. Saya tengok dulu sebab so far tak cukup material. Kalau cukup material ni saya akan sharekan, kalau paling awal mungkin esok atau lusa lah. Dropship di Shopee. Macam mana nak buat bisnes secara dropship. Alright. So insyaAllah kita jumpa esok. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang baru join. Esok jangan lupa pergi parlimen, nak tengok parlimen lagi. Okay. So itu sajalah untuk hari ini. Saya undurkan diri dulu. Dan kalau ada apa-apa boleh tanya dalam dalam kita punya Facebook group. Dan esok ada 2 kelas lagi juga. Okay, saya jemput anda untuk join. Jumpa anda dalam kelas Shopee. Alright. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, bye.